Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti biasa, kita bertemu lagi di dalam Perspektif Antara Pos. Roh wanita terperangkap dalam tubuh lelaki. Itu anggapan golongan maknya terhadap apa yang sedang mereka lalui kini. Bukan senang golongan ini berperang dengan perasaan sendiri, terpaksa pula berdepan dengan cemoh jijik masyarakat di luar sana. Baiklah, isu transgender ini meletus bak lahar gunung berapi bagi kalangan penganut agama Islam. Pantas semua pihak menuding jari dan menghadiahkan sumpah seranah kepada golongan ini. Namun, persoalannya adakah tindakan menuding jari dan melemparkan pandangan jijik kepada golongan ini akan menyelesaikan masalah? Apakah terapi terbaik yang boleh diguna pakai dalam menangani permasalahan yang tidak asing lagi ini? Ziana Aimah Muhammad Yusof menyusun laporan kecelaruan transgender dan saksikan butirannya. Pada 7 November lalu, Mahkamah Rayuan mencetuskan kontroversi apabila mengisytiharkan Seksyen 66 Enakmen Jenayah Syariah Negeri Sembilan tidak terpakai ke atas sekumpulan lelaki yang memakai pakaian wanita atau lazim digelar sebagai maknyah. Lelaki pada nama saja. 3 maknyah ini telah lama hidup sebagai wanita untuk berbelas tahun dan bekerja sebagai mak andam atau jurus solek. Lantas, tumpuan dilorongkan kepada siapakah panel hakim yang tergamak menolak enakmen perundangan syariah berkenaan yang bukan sahaja diguna pakai di Negeri Sembilan tetapi juga di banyak negeri lain. Namun sebaik sahaja hujah penghakiman diteliti, masing-masing menompang dagu dan buat kali pertama mereka mula berfikir di luar kotak mengenai permasalahan yang dihadapi kalangan maknyah atau mangsa transgender ini. Dalam penghakiman itu, Hakim Datuk Muhammad Hishamuddin Muhammad Yunus yang mengetuai 3 panel hakim berkata, 3 individu Islam dalam kes itu bukan lelaki normal kerana menghidapi sindrom masalah identiti gender atau GID. Ini disahkan oleh pakar sakit jiwa dan ujian psikologi. Mahkamah Rayuan mendapati Majlis Agama Islam Negeri Sembilan tidak mengambil kira faktor sindrom GID sebelum mendakwa 3 orang maknyah di bawah undang-undang syariah. Ada yang mendakwa keputusan itu sebagai satu tamparan hebat kepada sistem perundangan Islam di negara ini. Dan ada juga yang mendakwa keputusan itu merintis jalan kepada penelitian yang lebih mendalam dalam isu sindrom GID di kalangan alim ulama dan juga pihak berkuasa Islam. Apa itu GID? Sejauh manakah masyarakat kita mendalami kewujudan penyakit ini sebelum mencemuh golongan transgender ini? Pada asasnya, GID adalah gangguan jiwa yang dihadapi sejak alam kanak-kanak. Mereka tidak senang dan amat tertekan dengan jantina mereka. Yang lelaki menganggap dirinya perempuan dan begitu juga sebaliknya. Maka bermulalah bibit-bibit perubahan yang akhirnya membawa kepada perwatakan transgender mereka. Ada bahagian pada otak yang mempengaruhi cara orang itu melaksanakan dia punya sexual activity ataupun cara dia tentang gendernya. Bahagian otak itu berbeza antara orang yang mengalami transgender dengan orang yang normal, lelaki ataupun perempuan. Memang daripada kecil saya memang suka pakai baju kakak-kakak saya dalam diam-diam kan. Mak bapak saya tak tahu, saya belakang saya pakai baju kakak saya apa semua, baju adik-adik saya. Lepas tu kadang macam mak saya dah tidur ke apa, saya pakai kasut dia, kasut tinggi dia, jalan-jalan macam tu lah. Itu semua tanpa pengetahuan. Tanpa pengetahuan lah. Kadang pernah sekali terkantoi dalam bilik kan, ayah terbuka pintu, tengok, buat apa ni? Tak ada, sahaja cuba. Jika sekali imbas seakan tidak percaya, Nur Sajat Faris adalah seorang transgender. Dengan susuk tubuh yang seumpama wanita dan berkulit putih gebu, Sajat sukar ditebak sama ada dia lelaki atau wanita.
Katanya sejak dari kecil, dia mula gemar bermain alat makeup ibunya, bermain mainan perempuan dan memakai baju ibu serta adik-beradik perempuannya yang lain. Dia juga tidak gemar bersosial dan suka menghabiskan masa di rumah dengan aktiviti keperempuanan. Masa berlalu dan keinginannya sebagai seorang perempuan tidak dapat dibendung lagi. Macam bila di situ saya mula start makan hormon. Saya start makan hormon daripada form 2. Saya makan hormon. Dari situ bermulanya kisah hidup saya lah sebagai seorang ingin berubah diri lah kepada wanita lah. Yang perasan dulu perubahan saya mak saya lah. Saya makan hormon. Bila kita makan hormon, perubahan tu mula pada kita punya breast. Titik kita dah akan timbul. Mak saya dah macam nampak anak aku ni kan ada lain macam je kan. Sajak berkata penyakit GID yang dilaluinya ini meletakkan dirinya dalam kehidupan yang sukar apabila dicemuh hina masyarakat di luar sana yang tidak pun mengetahui sebenarnya kewujudan penyakit itu. Katanya jika disebut transgender atau maknyah, mereka akan terus dilabel sebagai pekerja seks. Tak semua maknya kerja sebagai sebagai pelacur kan. Tak semua maknya kerja macam tu. So maknanya ni macam dia maknya tapi dia ada orang kata ada kerjaya masing-masing. Macam kerjaya saya sebagai showgirl, model, ini kerjaya saya. Macam maknya ni kerja dia sebagai pelacur. Semua maknya ni ada kerja sebagai makeup artist, ada semua maknya ni kerja sebagai lawyer, ada semua maknya ni kerja sebagai designer. Faham tak? So benda tu maknanya hanya satu nama saja. Macam perempuan ni perempuan ni kerja apa? Dia sebagai wartawan. Perempuan ni apa? Dia sebagai pelacur. Ibaratkan, so jangan pandang kalau maknya ni hanya satu orang kata satu tunjuk, satu orang kata apa-apa salah maknya. Semua orang nak tunjuk. Seperti Nisha Ayub, sifat dan naluri kewanitaan yang ada dalam dirinya terlalu infiniti untuk dijawab. Malah ujarnya, sejak dari kecil dia keliru dengan jantina yang dimilikinya. If you ask me the question, I really don't know. Benda tu datang daripada dalaman saya sendiri dan daripada kecil juga memang kita jadi confused. Maksud Nisha, as we know, when we are kids, we are always sincere. We are true to ourselves. Masa kita budak-budak kan, biasa kata budak-budak memang tak kuat tipu. Memang they are themselves. So, bila kita kena tegur dengan mak kita, pakcik kita, abang kita, adik-adik kita and so on, macam, jangan belagak macam tu, kita jadi confused. Pasal kita rasa kita tak belagak, tak berbuat, tapi we are just being who we are. Malah Nisha percaya apa yang dilaluinya ini adalah faktor genetik. Buktinya, peristiwa dia berjumpa kembali adik kandungnya yang hilang selepas 18 tahun. Adiknya juga seorang transgender. Masa dia jumpa kita pun, dia pun tengok kita atas bawah. Kita buka helmet dia terkejut. Automatically kita rasa syukurnya dapat juga yang sejenis kan. So, it shows that it's genetic. Nisha pernah ditangkap dan dipenjarakan selama 2 bulan atas kesalahan memakai pakaian wanita yang melanggar Undang-Undang Syariah Negeri Sembilan. Itulah pengalaman terburuk yang dialami dalam hidupnya. Di mana saya ditangkap oleh pihak Jabatan Agama Islam di Melaka. Semasa itulah saya rasa kemungkinan all of my family members, they know that whatever people do to me, I masuk penjara ke, you nak bogel ada pada orang ramai ke, I hilang kerja ke, whatever ke, tapi bila I keluar juga, I'm still who I am. Rumusannya kita kata faktor-faktor yang menyebabkan orang itu menjadi transgender mungkin banyak. Mungkin kombinasi beberapa faktor. Faktor biologi, mungkin ada genetik, mungkin ada perubahan pada otak seseorang itu yang menyebabkan mereka menjadi transgender, ditambah pula dengan faktor-faktor sosial dan faktor psikologi.
Terbukti penyakit transgender atau GID ini bukan alasan semata-mata. Jika dahulu golongan ini bergerak secara sembunyi-sembunyi, kini tidak lagi. Malah bilangan mereka semakin bertambah dan membimbangkan. Tidak ada statistik rasmi mengenai jumlah transgender atau maknyah di negara ini. Namun, aktivis dan pertubuhan bukan kerajaan meletakkan angka 60,000 transgender. Ramai daripada mereka dalam serba kekurangan, tiada sumber pendapatan tetap dan hidup dengan stigma dan persepsi negatif masyarakat. Jika benar GID adalah isu perubatan dan psikologi, bagaimanakah umat Islam perlu menanganinya? Perlukah sarjana Islam serta alim ulama agama dan pakar sains perubatan duduk semeja dan merungkai permasalahan ini secara serius sehingga mungkin dikeluarkan satu ketetapan bersabit penyakit yang dialami golongan ini? So dalam konteks ini, kita berhadapan dengan isu yang real, iaitu isu transgender. Dan tentunya ini bersabit soal hak, rights transgender itu untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan naluri mereka. Sebab itu dalam konteks ini, apa yang berlaku sekarang ini menuntut kepada suatu fiqh, menuntut kepada suatu keperluan untuk para fuqaha, para alim ulama mengumpulkan minda mereka, mengumpulkan kepakaran mereka untuk membuat sesuatu tafsiran yang sesuai dengan keadaan sekarang ini. Ya, kalau nggak ada hubungan macam itu pun baik juga. Tetapi kita harus ingat, ada manusia yang dilahir tak tentu jantinanya. Ada yang nampak macam lelaki tetapi dia sebenarnya perempuan. Ada yang nampak semacam perempuan tapi sebenarnya lelaki. Jadi perasaan dia itu kadang-kadang berbeza daripada rupanya. Sebab itu kita dapati ada orang yang nampak macam wanita tapi dia sebenarnya lelaki. Ada pula yang sebaliknya. Jadi pakaian dia pakai ni, kita kata ini pakaian lelaki. Tetapi sekarang ini perempuan lelaki semua pakai semacam. Semua pakai seluar lagi. Semua pakai jin. Jin ni untuk lelaki ke perempuan? Jadi ini masalah semasa. Dulu tak ada masalah. Dulu kita tahu orang perempuan macam ini, orang lelaki macam ini. Tapi sekarang ni dah berbeza. Mahathir bersetuju dengan pandangan ulama bahawa liberalisme dan gaya hidup bebas tanpa batas akan membawa kepada peningkatan gejala sosial. Namun katanya, para ulama dan pihak berkuasa Islam juga harus terbuka untuk menerima pandangan daripada pakar-pakar bidang berkaitan seperti dalam isu lesbian, gay, biseksual dan transseksual atau LGBT. We need experts in other fields to provide other inputs and reasons besides just saying that LGBT, for example, is wrong and sinful. We need to have experts in other fields and sciences and in societal behavior. Dalam Malaysia, kita perlukan kajian yang sahih, yang sah. Kita tak nak kajian yang bias, okay? Because kebanyakan kajian daripada universiti-universiti yang kajian-kajian kecil-kecil pasal maknya selalu ada opinion sendiri. Orang yang buat kajian selalu masukkan opinion sendiri. Kita tak perlukan kajian sebegitu. Kita perlukan kajian yang sah, yang saintifik, yang berdata, yang berdasarkan kepada apa yang experience oleh golongan transgender sendiri di Malaysia. Okay. Sekarang masalahnya ada fakta-fakta pasal transgender, ada sumber kajian tapi kebanyakannya daripada barat. Tapi kalau kita menggunakan tu pun orang-orang kat sini akan cakap budaya barat. Tapi ini adalah satu kelahiran, bukan satu budaya. Okay? They have to understand the difference between orang lelaki yang saja-saja nak merupai perempuan dengan seorang yang dilahirkan dengan otak perempuan dan badan lelaki. Itu asasnya. Seorang Muslim, dia mesti hidup dengan cara Muslim. Jadi, kes yang berlaku ni
bukan kes hari ini, dia kes lama. Itu ciptaan Allah ke atas manusia. Ada manusia sempurna, ada yang tak sempurna, dan semua itu adalah ujian. Jadi setiap ujian Allah ada hukum daripada Allah. So kita sebagai sahabat mesti ikut hukuman. Mungkin dengan adanya kajian atau perbincangan secara ilmiah disertakan fakta perubatan, sesuatu ketetapan dapat dicapai yang barangkali terpakai dan berkesan dalam menangani masalah transgender ini. Kerajaan Negeri Sembilan dan pihak berkuasa Islam negeri itu akan mencabar keputusan Mahkamah Rayuan di Mahkamah Persekutuan. Keputusan untuk merayu itu disokong oleh Putrajaya. Jarang sekali Mahkamah Rayuan masuk campur dalam isu bersabit perundangan syariah sepenuhnya. Namun, keputusan Mahkamah Rayuan tempoh hari tegas menyatakan enakmen syariah Negeri Sembilan bersabit transgender adalah bercanggah dengan perlembagaan persekutuan, khususnya bersabit kebebasan individu. Keputusan itu juga sekaligus mempersoalkan kematangan sistem perundangan Islam di negara ini. Saya berpendapat sepatutnya isu itu tak boleh dibincangkan di Mahkamah Sivil oleh kerana ia diputuskan di Mahkamah Syariah. Kalau nak apa-apa pun kena rujuk ke Mahkamah Syariah. Bila berlaku pertembungan di antara enakmen dalam Mahkamah Syariah dan juga keputusan dalam Mahkamah Rayuan, jadi yang terpakai dalam Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Syariah itu akan dipinggirkan. Kalau sekiranya tidak dikontrol daripada awal, kan, sebetulnya benda-benda yang nampak macam pertembungan tu, kalau sekiranya tidak dikontrol daripada awal, dia akan membawa kepada banyak penghapusan enakmen-enakmen khusus dalam Mahkamah Syariah. Insiden ini juga membuka mata banyak pihak bahawa undang-undang syariah di Malaysia dengan senang boleh ditepis perlembagaan persekutuan. Mungkin sudah tiba masanya untuk undang-undang syariah diperkuatkan dan tidak mudah dicabar sesiapa sahaja. Dan sudah tentu kekuatan undang-undang Islam itu harus bersandarkan Al-Quran, pendirian ulama mengenai hukum hakam dan juga maklum balas serta input pakar-pakar mengenai fakta-fakta saintifik perubatan dan persekitaran alam. Gandingan ulama, cendekiawan dan pakar akan menghasilkan undang-undang syariah yang boleh dipertahankan pada setiap masa dan daripada sesiapa sahaja. Kita tak mencabar siapa-siapa. Kita tak mencabar agama, kita tak mencabar Islam, kita tak mencabar politician, kita tak mencabar siapa-siapa. The only thing yang kita rasa which is not fair is undang-undang yang mendiskriminasikan golongan masyarakat di Malaysia. Okay? Dan undang-undang syariah seperti enakmen 66 di Seremban tu, undang-undang tersebut, let's just see here, mana-mana lelaki yang berkelakuan sebagai wanita ataupun berpakaian sebagai wanita di tempat awam adalah melakukan satu kesalahan. Okay? Otak perempuan. My identity is female. Okay? Whatever I do to my body, whatever, my identity is female and this is how I will be dressing up. Adakah maksudnya selalu bila saya keluar rumah saya adalah seorang kriminal? Terdapat usaha Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM dan Jabatan Agama Islam Malaysia atau JAWI untuk membantu golongan ini berubah dan kembali ke pangkal jalan. Sejak 2010, JAKIM berjaya membimbing lebih 1,000 transgender kembali meneruskan hukum alam yang ditetapkan ke atas mereka sehingga berjaya dalam kehidupan. Sementara, JAWI pula berjaya mendekati kira-kira 2,000 transgender termasuk lesbian, gay dan biseksual kembali ke pangkal jalan. Dalam aspek penguatkuasaan pula, undang-undang telah pun diperuntukkan secara jelas dalam Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan 1987 Akta 559 dan boleh dikuatkuasakan kepada orang Islam sahaja. Antara lain ialah Seksyen 21 Kesalahan Pelacuran, Seksyen 22 Kesalahan Muncikari, Seksyen 25 Kesalahan Liwat, Seksyen 26 Kesalahan Musahaqah atau perhubungan sesama jenis perempuan atau lesbian, Seksyen 28 lelaki berlagak sebagai perempuan dan Seksyen 29 perbuatan tidak sopan di tempat awam atau perkataan tidak sopan yang membawa maksud mana-mana orang yang bertindak atau berkelakuan tidak sopan bertentangan dengan hukum syarak di mana-mana tempat awam. Pun begitu,
Naluri keperempuanan yang timbul dalam diri seseorang lelaki harus ditangani dari awal, menerusi didikan dan asuhan. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Pada umumnya kita katakan kalau sekiranya dia rasa macam alat dia sempurna lelaki, kita kena consider dia lelaki lah. Kalau dia rasa ada kecenderungan macam minat kepada lelaki, dia homoseksual, maka dia hendaklah mengelakkan perkara itu daripada peringkat awal. Dia tak boleh jadikan itu sebagai alasan diri dia, dengan sama ada kalau doktor katakan ada masalah hormon dan seumpamanya, dia makan ubat yang mana boleh reduce benda itu dan meningkatkan hormon dia sebagai seorang lelaki. Di peringkat itu dia wajib mengambil ubat ataupun wajib mendapatkan rawatan doktor kerana dia telah ada kecenderungan yang luar daripada kebiasaan. Dia kena kekal daripada kejadian yang dia asal. Kalau sekadar kita putuskan ataupun alatnya sempurna lelaki, kemudian dikatakan faktor hormon dia perempuan dan seumpamanya, sedangkan itu boleh kerana kalau kecenderungan pada perempuan nak dijadikan sebagai asas, maka umat Nabi Lut dia dah cenderung pada perempuan, maka dia halal lah. Tapi agama menghukum mereka dilaknat dan Allah Ta'ala menghukum mereka. Asuhan dan pendidikan agama daripada awal adalah kunci kepada membentuk perwatakan dan jiwa insan. Namun asuhan sempurna lebih mudah diucapkan dan sukar dilaksanakan baik di rumah maupun di sekolah. Tidak semua kanak-kanak dan golongan remaja boleh berpaut teguh kepada ibu bapa, masyarakat dan juga sistem pendidikan sedia ada. Realitinya, puluhan ribu rakyat di negara ini mengalami sindrom masalah identiti gender atau GID. Dan kebanyakan mereka adalah beragama Islam yang memerlukan jaring keselamatan yang boleh mengupayakan pembelaan sewajarnya untuk mereka. Dan matlamat akhir semua pihak dalam isu ini adalah untuk memastikan akidah kumpulan ini tidak luntur, malah diperkasakan. Justru undang-undang dan hukuman yang menyentuh kumpulan transgender harus bersifat dinamis dan bergerak seiring dengan program-program mapan yang mampu memupuk dan mengasah maruah diri golongan ini. Ziana Imam Muhammad Yusof melaporkan untuk Perspektif Antara Pos. Demikian paparan Perspektif Antara Pos berhubung kontroversi transgender yang semakin menjadi-jadi di negara kita. Kami amat berharap anda semua akan mendapat pelbagai maklumat yang berguna. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.